Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita bersyukur sebenarnya. Tahun ini merupakan tahun yang kedua COVID-19 melanda dunia, bukan negara saja, dunia. Dan alhamdulillah, sepanjang 2 tahun inilah kita amat tertekan sekali dengan PKP-nya, dengan masjid dihadkan kehadiran, kemudian Jumaat ditukar kepada Zuhur, kecuali mereka yang bertugas saja di masjid-masjid seluruh dunia, bukan Malaysia, dunia. Saya tanya kawan saya di Albania, bulan 9 2020 baru buka masjid untuk solat, bukan saja Jumaat, solat secara umum, sebab kes tinggi dekat Albania. Bulan 12 tutup balik sebab kes naik 800 hari. Penduduk mereka 2 juta. Jadi nak kata perkara ini satu dunia berlaku. Dan ulama'-ulama', bukannya ulama' di Malaysia saja, ulama' dunia semua berpegang dengan satu pandangan. Pertama, kita hadkan kehadiran. Yang kedua, tak bagi berkumpul ramai-ramai. Hatta Jumaat ditukar kepada Zuhur. Fatwa di Malaysia pun begitu. Dan alhamdulillah, tahun ini sambutan Maulidur Rasul tahun ini tiba-tiba seakan-akan Allah buka, tak. Kita dah boleh datang ke masjid, boleh hidupkan rumah Allah. Dan yang paling gembira sekali apabila Masjidil Haram, 2 masjid, Masjid Nabawi dan juga Masjid Haram Makkah, membenarkan kapasiti penuh, solat lagi tanpa ada jarak-jarak. Dan insya-Allah kita pun tak lama lagi, insya-Allah, kalau tak ada apa-apa halangan, kes makin turun dan kita dapat kawal, semua pakat jaga masing-masing, insya-Allah kita akan dapat solat rapat-rapat balik dah. Cuma yang kita risau sekarang ni, kehadiran ke masjid pula dah. Hari tu ramai nak datang ni. Sekarang kita nak tengok ramai ke tidak. Kalau dikira balik sebelum PKP dengan lepas PKP, sekarang ni jarak-jarak tu menyebabkan dia nampak jadi 6 soft. Sebenarnya sebelum PKP 3 soft, sama je. Data ni macam mana kita dapat? Kita dapat daripada pengurusi masjid, dapat daripada AJK masjid. Data ni mudah je kita dapat. Kita tengok, kita kaji berapa masjid yang ada. Ada penambahan, tetapi beberapa masjid sahaja, bukannya banyak. Tu pun kita dapat lihat kesungguhan orang nak masjid dibuka itu, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya adalah perasaan masjid itu dibuka. Sebab apa? Nak nampakkan yang ini adalah syiar Islam. Itu yang paling penting. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehubungan kita menyambut Maulidur Rasul tahun ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan beberapa perkara yang mungkin kita boleh amalkan bersamalah. Sebab sunnah Nabi ni kita kena saling ingat memperingati. Benda yang kita sendiri pun nak buat bukanlah benda yang mudah. Dia nampak simple, tapi nak buat tu payah.
Oleh kerana itu Nabi SAW sebut, min asyaddi ummati li hubban nasun yakunu ba'di yawaddu ahadukum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Orang yang paling kuat sayang kepada aku ni, kata Nabi, mereka yang selepasku, iaitu bukan zaman Nabi. Zaman Nabi ni lain. Zaman Nabi ni dia orang punya cinta pada Rasul ni tak dapat dinafikan lah. Sampai nampak batang batu tubuh Nabi tu, dia orang berebut pergi nak peluk dan cium Nabi SAW. Hatta Nabi tengah tidur pun datang sahabat bawa, dia panggil botol kecil. Seorang sahabat datang, perempuan datang, takut terpeluh Nabi, sebab nak katanya wanginya peluh Nabi SAW. Sayangnya sahabat ni kepada Nabi lain macam. Masa perang Uhud, tengok macam mana para sahabat ni dia jaga ni. Nabi SAW keliling, jaga, habis-habis jaga ni. Tak nak bagi Nabi terkena walaupun lidi pada tubuh badan Nabi. Dia orang tahan walaupun tubuh mereka penuh dengan panah, penuh dengan tombak. Nak kata sayangnya mereka kepada Nabi SAW. Maka mereka ini selepasku, selepas zamanku, iaitu selepas Nabi tiada, kemudian lepas para sahabat yang tak nampakku ni, mereka ni akan buat apa? Yawaddu ahadukum law ra'ani bi ahli wa mali. Mereka ni akan gembira dan mereka bersungguh mencari apa yang aku buat untuk mereka amalkan, sama ada untuk diri dan juga harta mereka. Allahu Rabbi. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, apa tanda-tanda yang kita ni benar-benar sayang kepada Nabi SAW? Pertama, disebut oleh para ulama, nusratuhu fi hayatihi wa nusratihi sunnati ba'da mautih. Kita ni tuan-tuan, nak tak nak kita kena usaha. Sekurang-kurangnya ada dalam hati ni, dalam perasaan kita, aku ni nak buat juga sunnah Nabi. Orang kata, ustaz, apa yang kita nak fikir nak buat apa benda sebenarnya? Sunnah Nabi ni very simple sebenarnya. Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu balik pada niat. Contoh, kita pakai baju, cukup, very simple, very simple. Kita pakai baju. Pakai baju, orang kata, kenapa awak pakai baju? Saya pakai baju sebab fashion. Habis lah. Saya pakai jubah. Orang kata, ustaz, kenapa pakai jubah putih? Sebab saya pakai jubah putih kerana fashion Arab. Habis lah. Tak dapat apa. Saya duduk Arab lama. Tuan-tuan, orang Arab ni jubah dia masuk kelab malam pakai jubah. Kalau tuan-tuan pergi Lebanon, sekarang ni Lebanon dah jadi macam Europe. Zaman saya belajar dulu, orang Arab pakai jubah lagi. Kuwait. Dia orang Kuwait ni, dia kaya. Kuwait. Duit orang sampai hari ni dia orang pun duit banyak. Orang Kuwait ni, zaman saya lagi lah, dia orang memang mata wang dia orang tinggi masa tu. Dia nak orang kata apa, nak buat benda haram, dia nak berzina ke apa, dia pergi Syria. Syria ni tempat saya duduk lah. Saya, Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri tu, bekas mufti wilayah. Syria ni tempat orang Arab, Qatar, Kuwait, mana lagi, Dubai. Mereka akan pergi ke Syria sebab Syria ni pertama dia panggil Jannatut Ta'am, syurga makanan untuk orang Arab. Memang Syria tu sedap makanan dia. Makanan kalau tuan-tuan pergi kat kedai-kedai Arab ni, Yaman, dia masak nasi mandi tu adalah nasi Arab Yaman. Tapi kalau dia punya pemanis dia punya shawarma, itu Syria. Dia gabungkan antara Syria dengan Yaman, dekat satu, orang kata apa, dekat satu kedai. So kita makan tu, dia bukan Yaman semua, nasi tu Yaman, pemanis itu Syria, Lebanon. Dia punya roti yang ada dalam tu ada daging, itu dia panggil shawarma, Syria punya. Dia banyak lagi makanan. Yang kedua, dia orang nak berzina, dia nak cari perempuan, dia pergi Syria. Sebab Syria perempuan dia cantik-cantik, paling cantik dunia lah orang Syria ni, perempuan dia. Lelaki dia tu paling handsome dunia, tapi masa muda lah, tua sama je macam kita. Dia punya dekat sana lah, dekat Syria. Cuma tuan-tuan perempuan,
Dia orang nak berzina, dia pergi bawa kereta besar, ambil perempuan sana, dia buatlah benda-benda yang tak elok. Pakai jubah, egal atas kepala. Zina tak zina. Dia masuk kelab malam, dia panggil gelik. Dia ada kelab malam dia gelik perempuan seksi. Tasbih kat tangan ni. Ya li min gamalu tu pusing. Tasbih kat tangan, orang kita kata, "Oi, dia berzikir." Bukan zikir. Tu lagu cinta, tapi tasbih kat tangan. Pakai jubah, tu biasa. Tapi kalau kita nak kata saya pakai jubah sebab fashion, dapatlah fashion, tak dapat pahala. Tapi kalau saya niat, saya pakai baju Melayu pun, niat nak ikut sunnah Nabi SAW, bersih dan cantik, dapat pahala. Very simple sunnah. Tapi kita yang mengcomplicatedkan sunnah itu kena macam tu, kena macam ni. Lah kali orang tak ikut sunnah. Dia tanya, "Haji, ni bukan sunnah ni, pakai kain plekat, ni pakai baju tak ada collar. Ini Johor punya sunnah." Tak, itu sunnah. Siapa saja yang tutup aurat, pakai cantik, sunnah. Sebab Nabi kata, "Innallaha nazifun wa yuhibbun nazafah." Allah itu bersih dan suka kepada kebersihan. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan suka kepada kecantikan. Dia soal. Very simple sunnah, tapi orang nak buat payah. Jadi sunnah itu kita kena ada niat. Aku nak buat sesuatu perkara, ikut sunnah Nabi SAW, bukan sunnah orang lain. Saya selalu sebut macam contoh makan. Tuan-tuan nak makanlah. Dia makan dengan tangan ni sunnah. Tapi hari ni ada orang dia nak makan dengan sudu. Salah tak makan dengan sudu? Tak salah. Yang penting makan. Cuma adab-adab ni bila makan, tangan kanan yang makan, tangan kiri yang memotong, begitu. Kita duk sebut, ni di protokol. Kadang-kadang saya geli juga dengan protokol ni. Bukan kita tak belajar protokol, semua orang belajar protokol, tapi salah ke kalau kita nak gunakan makan dengan sudu tu, makan pakai tangan kanan. Nak minum air kanan. Jangan tu pakai kiri. Ni protokol lah. Memang dia ajar protokol. Cuma protokol tu banyak baik je. Macam kita makan dekat dewan-dewan yang VIP ramai. Dia tak boleh makan tu bunyi kekeng, tak boleh. Dia protokol potong slow. Dia bukan keng sampai putus pinggan. Nabi pun ajar makan adab. Cuma tangan kanan, suap tangan kanan, tak kisahlah. Jadi maknanya kita kena perjuang sekurang-kurangnya sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. That's all. Very simple sebenarnya sunnah tu. Dia tak adalah complicated. Kalau nak ikut sunnah ni kena kena itu, kena ini. Dia banyak. Kalau baca dalam Sahih Bukhari, Nabi ni pakai macam-macam pakaian. Kain ada, seluar ada. Nabi kadang-kadang pakai kopiah, kadang-kadang pakai serban, kadang-kadang Nabi tak pakai apa-apa. Maknanya Nabi SAW ni, dia memudahkan kita untuk ikut sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama. Cuma baru ni ada orang tanya saya, dia ni terlalu advance. "Ustaz, pakai spender tu sunnah tak?" Spender pun dia tanya pun sunnah. Saya kata kalau kau pakai tu sebab nak tutup aurat, sunnah. Ustaz, apa maksud? Yalah, kalau pakai jubah tak pakai apa-apa dalam tu, itu dah membawa kepada fitnah. Orang tengok tak elok. Macam di Mesir memang dia orang pakai macam tu. Sebab nak kata tu budaya. Dia panggil baju budaya. Jual ayam pun pakai jubah. Kadang-kadang dia pakai seluar pendek, tak pakai apa-apa. Jadi menyebabkan kepada fitnah. Orang duk tengok tak elok. Tu benda yang tak berapa bagus. Itu sebabnya sunnah Nabi ni buat mengikut apa yang kita rasa selesa, dan kita berusaha untuk ikut sunnah Nabi SAW. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh jadikan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-hirsu ala suhbatih. Kena kekal sentiasa bersahabat dengan Nabi SAW. Hari ini kita dah tak boleh nak bersahabat dengan Nabi, tuan-tuan. Tak nampak Nabi. Macam mana kita nak jadikan kita ini bersahabat dengan Nabi? Tuan-tuan, kita semua baca Quran. Tiap-tiap hari kita pegang Quran. Pelik kalau satu hari tak pegang Quran tu, saya pun tak tahu apa jenis manusia itulah. Satu hari kalau boleh satu buka surat.
Kalau boleh. Kalau tak boleh, kalau rasa baca gagap-gagap yatakakkak fi qiraatih, baca separuh. Saya jumpa dengan Datuk Rosyamno, tuan-tuan. Rosyamno ni dia antara orang, kalau kat Malaysia ni siapa yang tak kenal dia lah. Allah murahkan rezeki dia ni dalam lakonan, dia meletup. Sampai orang panggil dia Heru Malaya. Sampai dia kata, Ustaz, apa yang saya tak ada dalam hidup ni, Ustaz? Nama, siapa tak kenal? Dia pernah berlakon dengan Raja Dikan. Oh, orang India kalau dapat cium tangan Raja Dikan tu, kira habis modal lah. Dia berlakon apa semua, dah tak ada apa. Harta, tak usah cakap lah. Dia kata, Ustaz, kalau tak payah tunjuklah orang-orang artis-artis muda-muda nak tunjuk harta, tak payahlah. Saya ada 18 buah kereta. Nombor plate pun dia kata tak kurang lah 200,000. Nombor plate, dia kata tak kisah. Saya tak kisah semua tu, Ustaz. Nak tunjuk kemewahan, nak tunjuk, kau nak tunjuk, aku tak payah, tak perlu tunjuk pun. Aku je tahu apa benda aku ada. Dia punya bisnes durian Belanda meletup. Sultan Pahang bagi dia tanah untuk dia bangunkan. Dia macam ada pajak ke macam mana, adalah di negeri Pahang 100 ekar. Baru-baru ni dapat pula mineral, sangat bersih. Sekarang ni tengah usaha nak keluarkan mineral. Lepas tu dia kata, sekarang ni mineral kita ni datang daripada syarikat yang bukan Islam, katakan. Hantar ke masjid-masjid, surau-surau. Sekarang ni saya nak keluar biar dapat sijil halal. Yang kedua, lulus di peringkat penapisan yang terbaik. Dia nak edar dekat surau-surau, aku nak bagi free je. Dia punya niat tu. Maknanya rezeki dia Allah bagi macam-macam. Cuma dia kata apa, Ustaz? Satu aku rasa kurang. Dia dengan saya ni kau aku je, sebab dia memang betul-betul gangster lah mamat ni. Satu, Ustaz, aku kurang, Ustaz. Tapi Allah aku dah nak bagi hidayah, dia bagi juga. Aku ni bayangkan, Ustaz, aku jumpa orang muda. Ustaz muda lah dia kata. Ustaz muda ni kata dia mengajar Quran. Saya bila dengar dia mengajar Quran, Ustaz bagi nombor, Ustaz. Dia minta. Ustaz tu bagi nombor. Budak tu pula minta nombor dia. Dia pun ambil. Dia kata, aku pun tak tahulah macam mana aku boleh bagi nombor peribadi aku kat dia. Tengok hidayah. Hidayah milik Allah. Kalau Allah nak bagi hidayah, Allah bagi. Aku bagi nombor peribadi, Ustaz. Aku bagi kat dia, Ustaz. Dialah antara sebab musabab Allah nak bagi hidayah kat aku boleh baca Quran. Aku bila dengar dia kata aku boleh ngajar Quran tu, dia boleh ngajar Quran. Sebenarnya, Ustaz, aku kosong. Aku ada semua. Rumah, kereta, harta, semua ada. Nama siapa tak kenal. Buka Rosyamat dekat Ampang. Murah rezeki, buka dekat apa? Dekat Shah Alam. Sebesar-besarnya. Alhamdulillah rezeki. Dia kata alhamdulillah, sekurang-kurangnya aku ada kat situ, aku masukkan produk-produk orang Muslim. Aku yang tentukan dia punya syarat nak masukkan produk. Mesti ada sijil halal, dia kata. Alhamdulillah lah. Murah sungguh, memang murah. Mak saya pun pergi beli, dia kata memang murah betul. Cumanya dia kata, dalam sibuk-sibuk tu, ustaz yang muda ni duk WhatsApp dia selalu. Bang, bila nak belajar Quran, bang? Bang, dia kata aku serabut dengan ustaz ni. Aku nak blok tak teramak. Takutkan aku blok ustaz ni kan, aku masuk neraka, dia kata. Jadi aku duk kata nantilah. Sibuk masa tu tengah berlakon, dia kata. Lah kali aku kata serabut orang tua ni. Aku bercakap kat dia, Ustaz, betul nak ngajar saya? Betul. Ustaz datang rumah saya pukul 8 gitu. Pagi. Dia kata sebenarnya aku nak susahkan dia. Bila aku sebut pada pagi, ustaz tu mungkin tak datang dia. Alhamdulillah, dia kata. Tapi tengok ustaz tu awal lagi datang, dia kata. Kat situ dia kata punca hidayah. 5 tahun bawa muqaddam. 5 tahun bawa muqaddam, bawa Quran daripada qiraati, bukan muqaddam zaman dulu. Ni qiraati. Bawa qiraati tu yang 1 2 3 tu sampai boleh baca Quran dan khatam dekat Makkahul Mukarramah. Sampai hari ni dia kata aku konsisten baca Quran. Tuan-tuan, hidayah tu milik Allah. Katakan kita baca Quran tu, Quran kita baca. Tapi sunnah Nabi berapa orang yang baca? Dekat rumah kita ada Quran, kita ada tafsir. Tapi berapa ramai yang beli buku hadis dekat rumah? Kalau surat khabar utusan Malaysia kita boleh langgan,
Berita harian kita boleh langgan, Star kita boleh langgan, itu boleh langgan. Setiap pagi kita baca. Takkan Quran, hadis Nabi tak boleh nak beli satu buku? Takkan hadis Nabi satu bekas pun tak, satu jilid pun tak boleh beli. Sahih Bukhari yang simple satu tu. Kalau yang jenis rajin tu dia beli sampai yang 5-6 jilid. Alah, beli satu dulu tuan-tuan, beli satu dulu. Tafsir pun beli satu dulu. Belajar satu, lepas tu bila baca menarik, beli pula. Begitulah seterusnya buku tu. Buku ni beli tak rugi. Dia rugi kita beli benda yang tak berfaedah. Satu hari satu hadis kita akan nampak, oh Nabi suruh ini. Itu dia panggil mulazamah musahabatin Nabi. Kita berterusan bersahabat dengan Nabi. Walaupun Nabi sudah tiada, tapi hadis-hadis Nabi ada dalam rumah kita. Dua. Nombor 3, bukan saja membaca hadis-hadis Nabi, imtisali li awamiri. Kalau boleh buat segala apa yang Nabi suruh. Nabi tak suruh pelik-pelik lah tuan-tuan. Saya baca banyak hadis-hadis Nabi. Tidak ada benda-benda pelik yang Nabi suruh. Nabi suruh semua benda yang fitrah. Nabi suruh semua benda yang fitrah. Contoh dalam bab makanan. Makanan fitrah. Kalau kita belajar dietitian, makanan Nabi semuanya diet. Semua diet. Saya buat kajian tentang dietitian. Saya banyak buat kajian fake makanan. Kita buat kajian tentang benda-benda pelik yang ada kaitan dengan makanan lah. Kalau Persediaan Halal Malaysia kan, saya panel Halal Malaysia. Tuan-tuan, makanan kita ni dibuat oleh syarikat-syarikat bukan Bumi Putra. Sebab kalau kita masuk panel halal, kita jadi panel halal, yang mohon sijil halal ni 70% boleh saya kata semuanya syarikat bukan Bumi Putra. Sebab bila ada sijil halal boleh beri antarabangsa bang. Katakan saya buat paste nasi ayam, ada sijil halal, saya boleh hantar ke luar negara. Tengok, dia orang fikir sijil halal tu boleh pergi ke luar negara sebab make money. Kita orang Islam kadang-kadang tak minta pun. Dia agak tak penting. Sedangkan penting. Sebab halal tu halalan tayyibah. Halal lagi bersih. Dia bersih, dia halal tapi kotor. Tak boleh. Macam kita pergi kedai, sebahagian kedai mamak yang kena tangkap tu kan. Kan tuan-tuan tengok dalam TV3, dia umum. Kena sita. Halal. Roti canai, apa yang kotor, apa yang najisnya. Tapi sebab cara pembuatan dia tu. Pukul 3 pagi orang pergi serbu, tengok macam mana dia uli. Uli pakai kaki, ada. Kena tangkap. Sita sebab terlalu kotor. Disita oleh ni lah KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kotor. Tu sebab kita minta, kalau boleh kedai mamak ni minta si halal satu. Nombor 2, kedai-kedai orang Islam kita, orang Melayu kita, minta si halal. Kita tak minta. Sebab kita kata, saya dah Islam nak buat apa? Beramai mana yang Islam bila kita pergi masuk, tengok-tengok ayam kat mana? Atas lantai. Mana boleh macam tu? Kita nak masak untuk orang Islam. Nabi tengok, makanan Nabi simple je tengok. Imtisal li awamiri, ikut sunnah Nabi ni. Nabi ni hatta dalam bab makanan pun Nabi sangat particular. Kita belajar diet. Diet ni makan macam mana? Makan berhenti sebelum kenyang. Dia ada time makan sebelum kenyang, berhenti sebelum kenyang. Nabi makan berhenti sebelum kenyang. Nabi makan, siapa kata Nabi tak makan? Cuma Nabi makan tak banyak. Hadis Nabi, contoh Nabi makan apa? Kambing. Nabi makan kambing. Memang Nabi suka kambing. Antara bahagian yang Nabi suka kambing, bahagian kambing yang Nabi suka, pertama peha tu. Nombor 2 tulang rusuk. Tu Nabi suka. Tapi Nabi makan kambing, peha kambing tu Nabi tak makan seorang. Nabi kongsi dengan para sahabat. Nabi ambil luqmah au luqmatan, ambil satu bahagian. Sikit, gigit, 2 gigit, bagi kat sahabat-sahabat. Lah kali sampai ke Nabi habis. Tak ada apa. Nabi kongsi-kongsi. Kita yang kena darah tinggi tu bukan apa, sebab peha tu kita punya semua. Tak cukup peha, tulang pun kita sedut. Anjing pun tanya, tak ada apa aku nak makan. Dah tulang pun disedutnya. Tu satu. Sebenarnya Nabi makan tapi tak banyak.
Nabi SAW dia suka manis. Memang betul Nabi suka manis. Mesti ada. Nabi suka benda yang manis. Hatta kalau kita nak buat akikah pun, masak pun Nabi suruh manis-manis kan. Dia memberi kesan kepada bayi. Kita bagi manis budak tu. Dia psikologis lah gitu. Nabi suka manis, tapi Nabi tak ada kencing manis. Nabi tak ada kencing manis sebab sampai masa hari Nabi meninggal, badan Nabi masih fit. Nabi tak ada kencing manis. Nabi tak kena potong jari. Pelik. Nabi suka manis, tapi Nabi tak orang kata tidak kena kencing manis sebab cara hidup Nabi. Nabi suka manis tapi sikit. Satu. Nombor dua, Nabi hidup dia exercise. Nabi hidup dia exercise. Tuan-tuan tengok orang putih dia buat filem Tuan-tuan boleh tengok dekat situ Saya ni sebab kita penyelidik saya suka tengok benda dan saya buat perbandingan. Kita diajar macam tu, ajar buat perbandingan dan kita tengok. Okey, kat sini kita akan nampak dia punya kriteria filem atau drama. Tuan-tuan tengok filem orang Melayu bila buat cinta, putus cinta, makan, Tan Sri, Datuk, orang kaya, orang miskin. Itulah cerita kita. Orang putih dia buat cerita, dia suruh kita fikir. Dan dia tunjuk cara hidup. Cara hidup dia. Jangan duk tengoklah yang minum arak tu, kita tengok yang baik lah. Ambil yang baik. Kalau waktu pagi dia orang akan tunjuk, dia orang akan jogging pagi. Dan itulah cara hidup dia. Cara hidup. Itu sebabnya dia orang sihat. Orang Cina, saya pergi Pulau Pinang, saya duduk pagi tu kat hotel tu. So pagi tu lepas subuh, sebab nak ceramah pun tak boleh, saya ada mesyuarat. So pagi tu jogging pagi, keliling dekat dalam pulau tu lah. Boleh saya kata setiap tengah berlari tu saya duduk tengok orang, boleh saya kata 90% adalah orang Cina. Kawasan tu kawasan jogging, satu orang Penang semua. Yang bakinya 10% tu orang Melayu sikit, orang mamak ramai. Mamak ramai juga. Tapi nak bagi tahu cara hidup penting. Jangan kita orang bukan Islam ikut cara hidup Nabi, kita orang Islam tak ikut cara Nabi. Pagi kena roti canai terus tersadai atas katil, biarlah. Boleh nak makan roti canai, saya makan roti canai. Makan lemak, tapi kena burn baliklah. Kena ikut kaloris dan sebagainya. Sebab itu sunnah Nabi. Sebab saya ceramah agak baru ni ada ustaz-ustaz kan. Saya kata kita ustaz-ustaz ni pun kena ikut sunnah Nabi. Kita duk kata ikut sunnah Nabi, tapi kita makan perut kita besar daripada jemaah lagi. Habis. Nabi dia suruh kita sihat, tapi badan Nabi dada dengan perut sama. Benda-benda macam itulah. Imtisal di awamiri, nak ikut sunnah Nabi SAW. Dan yang paling bagus sekali, benda yang bagus tuan-tuan. Ni orang saintis buat kajian. Semayang malam tu juga mengurangkan kita punya hypertension. Patut Nabi semayang malam. Nabi, siapa kata Nabi tak tension? Ada orang seorang tu dia kata, Ustaz, Nabi tak apa Ustaz, dia bukan jawatan besar. Dia ingat jawatan besar tu macam dia seorang lah. Saya kata tak boleh lah macam tu. Nabi tu jawatan apa dia tak pegang? Nak tahu hebat tak hebat pemimpin tu, dia pegang ketika krisis. Itulah pemimpin hebat. Nabi pegang kepimpinan di Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu orang Arab Madinah dalam krisis. Krisis akhlak, krisis ekonomi, krisis kepimpinan. Tapi bila Nabi masuk, Nabi berjaya bangunkan Madinah. Hari ini Madinah jadi tempat pengeluaran buah tamar Nabi, dipanggil ajwah. Satu dunia ambil daripada Madinah Al-Munawwarah. Baru-baru ni masa musim PKP, ramai orang terputus mata pencarian. Travel agent putus mata pencarian. Tapi tuan-tuan, yang jual tamar tu ada saya kenal seorang, ustaz seorang, dia jual tamar satu dekat dalam tempoh 2-3 bulan dekat Ramadan tu dia dapat 4 juta ringgit. Alhamdulillah rezeki. Daripada mana ambil? Daripada Madinah. Datang Madinah. Rezeki. Jadi nak bagi tahu Madinah Al-Munawwarah asalnya siapa pegang? Yahudi. Nabi tengok. Kepimpinan Nabi teruji ketika dia pegang keadaan
negara itu tidak kuat. Maka bila Nabi pegang, Nabi dah berjaya membangun. Itu pemimpin yang hebat. Kita pegang jawatan, orang dah pegang dah. Saya pegang jawatan dekat UKM. Orang sebelum dah buat dah, file semua dah ada. Nabi masuk file pun tak ada. So kita nak kata kita sibuk, Nabi lagi sibuk. Tapi Nabi sempat semayang malam. Sampai Aisyah kata apa? Kau semayang malam ya Rasulullah, nak semayang apa sampai bengkak kaki ni? Allah dah ampun dosa lepas, dosa akan datang pun Allah dah ampun. Takkan nak buat sampai kaki bengkak ni? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tak boleh aku jadi hamba yang bersyukur. Tu je Nabi minta. Semayang malam Nabi buat. Rupanya bila semayang malam, dia menenangkan kita punya hypertension. Itu juga boleh mengurangkan. Ni kajian-kajian orang buat. Tu sebabnya tuan-tuan, saya ni suka baca kajian-kajian saintis. Dia buat kajian-kajian, saya baca. Saya suka sebab kadang-kadang dia orang buat kajian tu dia ada relate dengan Islam walaupun tak secara direct. Contoh UM, dia buat kajian semayang. Yang buat kajian tu 5 orang profesor tu bukan pengajian Islam langsung, bukan ustaz-ustaz. Yang buat kajian tu semuanya engineering. Bila kita sujud, darah tu pergi kat mana? Allah. Buku bestseller dekat Universiti Melaya. Saya beli buku tu, bila keluar saya beli terus. Saya kata Allahu akbar, hebatnya. Itulah orang kata apa? Islam itu cantik. Kalau kita lagi membaca, betul ayat Quran pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Sebab nak bagi tahu, daripada membacalah kita akan dapat banyak ilmu. Kajian-kajian dibuat, hatta orang bukan Islam buat kajian pun kalau kita baca, banyak kita akan dapat maklumat. Dan kita cuba relatekan dengan Islam. Jadi nak mengikut tu, kata para ulama nombor 3 tu, imtisali awamirih fala yaqil an tad'a bi mahabbatihi wala tahdi bi imtisali awamirih. Tak ada faedahnya kita kata kita sayang Nabi, cinta Nabi kita, tapi kita tak ikut apa yang Nabi SAW suruh. Kata Ibnul Jauzi, wa hadza madhhabul muhibbin bila khilaf. Ini benda yang paling bagus apabila kita dapat buat apa yang Nabi suruh. Fa kullu muhibbin yakunu adna syai' min mahbubihi a'zamu ilaihi min kulli syai'in fi dunyah. Bila kita sayang orang tu, kita akan ikut apa yang dia buat. Hatta dalam kehidupan, nak berjalan, datang masjid ada orang kata dia berjalan. Nak ikut sunnah Nabi dapat pahala jalan. Alhamdulillah. Yang datang dengan kenderaan dapat pahala juga. Sebab apa? Dia bawa kereta, minyak kereta, tayar kereta dan macam-macam lagi. Alhamdulillah. Bawa. Tuan-tuan yang dikasih sekalian. Nombor 4, al-hirsu ala tabligh sunnatihi wa da'wah ilaiha. Kita mengajak orang untuk buat apa yang Nabi suruh. Mengajak pun bagus. Contoh, sebab saya terus terang tuan-tuan, saya respect orang tabligh ni. Tuan-tuan jangan ingat orang tabligh tu dia bukan mana orang tak ada kerja tuan. Berapa ramai Profesor A ni jurusan A lah yang terlibat dengan tabligh. Berapa ramai yang saya kenal, ada seorang hamba Allah ni jutawan tuan-tuan. Baru ni beli kereta Lamborghini apa benda tak, harga 1.9 juta. Ni dia panggil saya, kata, Ustaz, mai naik kereta saya Ustaz, nak ambil berkat dia tu. Saya kata tak apalah, bawa pergi masjid dapat berkat lah tu. Berapa orang boleh naik? 2 orang je. Beli 1.8 juta atau 1.9 juta tu 2 orang dia naik. Saya garu kepala, saya kata kereta apa ni? Baik beli rumah, tapi sebab dia kaya, duit ada, tapi dia tak beli. Tak beli join, tak ada masalah. Dia kadang-kadang bila pergi tu, dia sponsor semua makan-makan dekat masjid. Termasuk jemaah yang bukan tabligh, dia sponsor makan. Tapi dia duduk belakang tabligh. Saya respect orang macam ni. Sebab apa? Sebab dia ada dunia dan dia fikir untuk akhirat. Dan dia tak sombong, itu bagus tu. Kita baru jadi ketua jaga sombong dah tuan-tuan. Ini orang yang ada duit tapi dia boleh ajak orang datang masjid. Kadang-kadang bila dia tengok dia tengah sembang-sembang ni, dekat tengah minum, tengah minum bersembang, kawan-kawan dia ni ada yang tak semayang, ada yang baru nak mula. Dia kata, brother, dia sembang je, brother, you duit banyak pun, kalau pergi akhirat you masuk neraka, for what, apa ni, untuk apa, dia kata, tak ada faedah, dia kata.
Dia sembang macam tu ya. Kawan-kawan tu tersipu malu. Nak tak nak Zuhur pergi sembahyang. Baru sangat. Ada seorang ni dia ajak minum kat Seri Rajis. Saya nak pergi makan ni je, orang nama. Nak makan kat kedai mamak dekat Bangsa. Jadi cakap kat kawan-kawan tu, kata, "Jom kita pergi makan kita, sedap juga dia punya nasi biryani dia, nasi kandar dia." Lepas tu kata, "Apa Ustaz, jom kita pergi makan kat ni Seri Rajis." Saya kata, "Seri Rajis itu makan apa kata?" "Tak apa Ustaz, saya pun ada jumpa orang ni, dia pun bawa makan 4 orang. 4 ke 5. 5 orang. Makan 5 orang. Saya pun tak tahu apa yang saya makan. Saya balik singgah kedai mamak balik bakar canai. Perut rasa macam ada kosong gitu. Makan tapi tak tahu apa saya makan. Tak tahu apa yang makan. Ni mari sikit, ni mari sikit. Tengok bayar, makan 5 orang 2,700. Nak bagi tahu kata tak semesti yang mahal itu kenyang. Kadang-kadang makan nasi lemak sebungkus barakah kenyang. Tambah-tambah makan yang masjid sediakan lagi kenyang. Tak keluar apa pun kenyang makan. Barakah. Tapi nak bagi tahu tengah-tengah makan tu ada seorang kawan tu dia suka ni. Mokok. Mamat dia tu, dia rasa sembang nak pergi keluar ni. Dia tu direct cakap, "Bang, kalau Nabi ada sedih Nabi kau ni." Terus dia sebut Nabi tu, kawan tu dah bawa dia punya cerut ke rokok dia tu, tutup balik. "Tak apalah, aku stop lah. Kau sebut Nabi aku tak berani lah." Tengok, dia orang berani direct. Itu sebabnya kalau boleh ajak je orang buat sunnah Nabi. Buat simple je. Jangan berat sangat. Orang baru nak start ni jangan kita bagi berat-berat. Dia bagi berat-berat takut dia berubah jadi benda lain. Dia terus tinggalkan Islam. Tak nak. Kita bagi sikit. Lama-lama insya-Allah dia akan jadi konsisten buat benda yang baik. Yang kelima, ini penting. Adamur ridha bi isaati ilaihi. Tidak boleh sama sekali kita redha dengan penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh nak redha tu. Orang kata contoh sebelum sunnah Nabi kalau bersalam tengok mata tu. Nabi bila dia salam dia tengok. Dia akan tengok mata. Ni kalau bukan PKP ni salam tengok mata. Jangan salam orang yang sombong. Tak tengok muka. Katakan ni salam, ni kamera ni. Ni saya salam ni orang ni, saya pandang sana. Ini salam tak ada adab. Contoh saya salam dengan Haji. Saya salam, tak muka saya tengok dia dinding. Haji terasa hati tak? Terasa kan? Haji kata, dia ni nak salam dengan aku ke macam tak? Tak boleh bang. Salam biar tengok mata. Nabi tengok mata. Saya pernah pergi ceramah dekat Johor. Kebetulan masa tu ada YB dia turun. Ada satu kawasan YB dia turun. Jadi saya sebutlah salah satu sunnah Nabi, salam ni tengok mata. Nabi tengok mata, one by one Nabi tengok. Saya tak adalah cerita detail. Saya kata tengok mata ke mata, eyes to eyes. Sebab itu tanda sayang dan tanda hormat kepada orang yang kita salam. Bila turun makan tu ada YB ni cakap, dia kata, "Ustaz, kadang-kadang ada sunnah Nabi ni yang tak relevan." Oh, dia cakap gitu. Saya bila dia dengar tu hati saya menyirap dari hati saya, geram tak? Kata apa benda Mamat ni cakap? Engkau ni YB cakap macam ni, depan JK pun ada. Saya pun kata, kenapa Datuk cakap macam tu? Oh, Nabi Ustaz, dia mentadbir Madinah ya. Lepas tu dia salam kat masjid pun ramai. Engkau ingat Nabi tu macam kau? Saya kata tu, mana ada Nabi ni dia punya orang nak dekat dengan dia. Ni Ustaz, ni. Yang datang daripada Parsi, kejar nak jumpa Nabi. Yang datang daripada Rom, kejar nak jumpa Nabi. Orang jumpa Nabi, Nabi angkat nak buka baju, orang nak lari pergi cium perut Nabi. Ada orang nak cium perut YB? Tak ada. Tak ada orang nak cium perut YB. Tak ada. Lepas tu dia kata,
Nabi boleh salam seorang-seorang, one by one, satu. Datuk jangan cakap kata Nabi je. Saya pergi satu majlis, Sultan Nazrin turun. Majlis tu, Sultan Nazrin tu, saya baca doa, ada bagi tazkirah pendek sikit. Sultan Nazrin turun. Tuan-tuan tahu, dalam dewan dekat apa? Saint Regis lah, dekat Saint Regis lah. Dewan tu penuh orang, dengan menterinya, dengan orang besarnya, orang besar negerinya, dengan orang awamnya, dengan semua nak salam dengan dia. Tuan-tuan tahu tak? Nak boleh keluar daripada tempat baginda, sampai pintu luar nak keluar tu, salam dia tengok seorang-seorang. Seorang-seorang, lama nak sampai. Relax dia salam tengok. Laju. Mungkin kalau dia nak cepat, mungkin dia pergi terus lah. Ada yang majlis dia nak cepat, dia keluar terus. Tapi ni dia ada masa, dia salam. Seorang-seorang dia tengok mata. Itu sunnah Nabi. Bila saya sebut Sultan Nazrin boleh buat, dia tunggu diam. Dan katanya, alhamdulillah, YB pun dah kalah. Itulah kau cakap banyak sangat. Tak bolehlah macam tu. Sunnah Nabi ni kita, orang pertikai Nabi buat pun kita dah terasa hati dah. Itu sunnah. Apatah lagi orang pertikai janggut, simpan janggut macam kambing, tu tak boleh terima tu. Apa ni pakai jubah, tak boleh cakap gitu. Jangan cakap macam tu. Sebab itu adalah sunnah Nabi dan kita tak boleh nak pertikai. Bagi salam. Ni salam-salam ni macam tak sesuai, kita negara majmuk. Tak boleh. Kita kan bagi salam elok kan. Kalau negara majmuk ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okeylah. Selesai. Sebelum ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Ni sekarang ni baru pula. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Banyak. Itu semua dan selepas tu. Yang penting yang pertama tu Assalamualaikum first. Takkan Assalamualaikum pun malu nak sebut. Tak. Itu sunnah Nabi. Yang keenam, mujanabatul bid'ah. Yang keenam ni penting. Jauh daripada perkara-perkara bid'ah. Bid'ah ni macam-macam. Kullu bid'atin dalalah. Bid'ah ni benda yang baru yang Nabi tak buat, kita kata Nabi buat. Tak boleh. Kita tuan-tuan, kalau nak tu saya kata baca hadis Nabi tu. Nak tahu Nabi buat tak buat, baca hadis. Tapi kalau benda tu baik, kita cakap Nabi tak buat, tapi kita buat sebab benda tu membawa kepada kebaikan. Nabi suruh buat benda yang baik. Okey, tak ada masalah. Contoh. Contoh. Zikir lepas mayang. Ini isu ni tak selesai-selesai lah. Saya tak faham lah. Gaduh lepas mayang punya zikir. Saya tak faham lah apa yang masalah dia orang ni. Zikir lepas mayang. Ada orang kata, apa ni zikir lepas mayang ni? Bid'ah. Nabi tak buat, masuk neraka. Allah, come on lah brother. Doa lepas mayang masuk neraka, kau agak-agak lah. Nabi SAW suruh berdoa. Allah bagi tahu dalam Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Minta dengan Allah. Bila kau nak minta? Lepas mayang boleh. Afdal doa ba'da salah. Fi dubri kulli salah. Lepas mayang doa. Cuma kita buat secara berjemaah. Allahumma ighfir lana warhamna. Amin. Tu jemaah ramai-ramai. Berdosa ke? Tak berdosa. Cuma Nabi tak buat berjemaah ramai-ramai gitu lepas mayang. Cuma kita buat sebab nak ajar, kata Imam Syafi'i, nak ajar orang belakang macam mana zikir beramai-ramai, macam mana selawat beramai-ramai, macam mana kita nak berdoa ramai-ramai. That's all. Sebab ada orang tak pandai doa tau. Tak pandai doa. Jadi kat sini kita ajar. Orang yang tak pandai doa, dia duduk kat belakang. Mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Ada sekali tu saya minta seorang hamba Allah ni doa saja. Bang, doa bang. Kita semayang kan? Bang, doa bang. Saja. Sebab kita kena rapat-rapat. Bang, doa bang. Saya dah selalu doa, abang doa pula. Saya nak dapat doa daripada abang pula. Abang ni pun doa. Yakin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia nak baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Dia baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim habis sampai amin. Dia tak tahu nak mula macam mana.
Lepas tu dia baca bahasa Melayu. Tak apa. Kita jangan gelak-gelak, baca Fatihah pula engkau. Tak ada. Kita teruskan. Sebenarnya solat berjemaah, baca doa berjemaah ni tak adalah bid'ah. Ia sunnah Nabi kat mana tau? Sunnah Nabi untuk mengajar orang buat benda baik. Itu sunnah Nabi. Tapi jangan kita kata, Nabi memang lepas sembahyang Nabi solat berjemaah, doa beramai-ramai. Tu tak boleh cakap gitu. Sebab itu dah namanya bid'ah. Sebab kita menyandarkan benda yang tak betul. Tapi kalau kita kata kita nak ajar orang belakang, itu tepat ayat dia. Tak salah. Malam Jumaat baca Yasin, bid'ah tak? Kita ni kadang-kadang saya tengok orang duk gaduh bab bid'ah ni, Allah hai. Duk gaduh bid'ah ni bab sembahyang, baca Yasin malam Jumaat, tak payahlah kau sibuk bab tu. Kat luar tu orang jangan kata baca Yasin, baca Alif Bata pun tak tahu. Dekat luar tu orang makan riba, orang duk buat benda yang haram banyak tu, itu yang kena fikir tu. Ni kita duk gaduh bab bid'ah, baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin tak kisah, bacalah Yasin malam Jumaat. Tapi jangan lupa yang sunnah Nabi tu, iaitu surah Kahfi. Kita tak boleh bagi tahulah kata Nabi SAW baca Yasin setiap malam Rabu. Tak boleh. Sebab Nabi tak pernah baca pun malam Rabu. Tapi nak baca Yasin tu boleh tak? Boleh. Baca Yasin tu sunnah tak? Sunnah. Sebab ia adalah Al-Quranul Karim. Nabi baca Quran. Tengok Allah Rabbi. Jadi janganlah kita ni cepat nak bid'ahkan orang. Tu teguran lah kepada semua. Ada setengah-setengah duk marah ke orang, ni bid'ah tu bid'ah, tak bagus. Sebab benda tu benda yang baik. Baca Yasin daripada tak boleh baca apa langsung. Dia Yasin ni sebab dah jadi uruf, dah jadi kebiasaan. Nak baca surah Kahfi takut orang tak biasa, dia jadi lambat, kan? Yasin cepat. Sekarang ni orang dah amalkan pula, lepas sembahyang Isyak dia baca surah Al-Mulk pula. Dia nak biasa-biasakan satu hari ada baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Allah muliakan masa dia hari kematian dan juga dalam kubur. Allah terangkan. Dia nak amalkan. Boleh kita amalkan, tak salah. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jauh daripada benda-benda bid'ah. Jangan buat pergi sembah kubur, tu tak boleh lah. Kubur ni bukan untuk disembah tapi untuk diziarahi. Kubur tak ada lah orang nak sembah. Kalau pergi sembah tu dah pelik tu. Nabi hanya minta doa bila sampai kat kubur, apa kita buat? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Tu je kita minta, diminta oleh Nabi. Assalamualaikum, selamat ke atas kamu wahai tempat orang mukmin yang kekal abadi. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kita akan ada kat situ. Itu sunnah Nabi. Bukannya kita datang, kita ambil dia punya pasir bawa balik, tu bukan. Itu bukan sunnah Nabi, itu bid'ah. Kalau kita buat benda-benda pelik-pelik. Dan yang terakhir, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-ta'addub ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beradablah dengan Nabi apabila kita bercakap tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak beradab? Antara yang diajar oleh Islam, selawat. Selawat, banyakkan selawat. Selawat ni Allah Taala selawat, malaikat pun berselawat. At-ta'addub ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita bercakap tentang Nabi, kita boleh menangis. Tu antara adab. Tuan-tuan tengok makam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Daripada dalam gambar ke, dalam video ke, dalam TV ke, tuan-tuan kubah tujuh yang warna hijau tu. Tuan-tuan nampak je, tuan-tuan menangis. Itu adab. Sayang, tanda sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok je orang bercakap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita menggunakan selawat itu, insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita akan termasuk daripada orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perkara, insya-Allah. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi, anak menantu Nabi, kana wallah ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abnaina wa ummahatina wa minal ma'il barid ala zama. Sesungguhnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih daripada segala-galanya, harta. Sebab Abu Bakar dia boleh bagi apa yang dia nak, apa yang Nabi Islam nak, apa yang Nabi nak.
Abu Bakar bagi. Kita pun sama juga. Apa yang kita perlu jaga? Nabi suruh jaga masjid kita je. Nabi tak suruh lah macam dulu jihad. Jihad kena keluar duit tuan-tuan. Mana ada orang pergi jihad tak keluar duit? Bila sebut hayya 'alal jihad, sahabat-sahabat dah fikir dah, apa aku nak bagi ni? Sebab nak perang kena ada duit. Sama juga macam kita. Kita nak hidupkan masjid kena ada duit masjid. Masjid nak hidup kena ada duit. Macam mana nak hidupkan? Kita infak. Itu sunnah Nabi. Tanda kita sayang beradab dengan akhlak Nabi, Nabi kata infak. Infaklah apa yang kita mampu. Untuk masjid, besi pula dah. Apa tabung besi ada, tabung kayu pun ada. Masuk je lah. Tuan-tuan, masjid ni pula adabnya bila orang dah bagi, kita guna. Buat program, buat majlis, buat apa yang patut. Ada setengah-setengah masjid tu dia buat nak hidupkan suasana masjid tu, apa dia buat? Dia kalau ada kematian ahli jemaah, dia akan minta okey siapa yang nak buat buat tahlil ramai-ramai untuk jemaah masjid, kita akan buat selepas sembahyang Isyak sebagai contoh. Lepas tu nak infak, beli makanan, bagi pada jemaah-jemaah. Oh, suka gitu. Ada dia bagi pada masjid. Masjid kami bagi 10,000. Buatlah apa yang patut. Masjid pun beli, ada lebih masuk untuk infak yang lain pula. Tu infak, cara penggunaan duit. Duit masjid ni bila AJK dapat duit guna. Bila guna Allah bagi balik. Tu benda yang sangat simple lah. Orang akan tengok, oh masjid ni guna, masjid ni buat program, masjid ni dia orang kata apa? Dia cantik kan. Ada aircon, alhamdulillah aircon. Pagi-pagi aircon macam ni, apa nak cakap tuan-tuan? Tak jumpa tuan-tuan. Kalau kat rumah tak dapat macam ni, buka kipas. Ni kita aircon macam ni, apa lagi? Tak nak datang lagi, nak cakap apa lagi? Tak ada aircon dulu, minta AJK apa sal tak buka aircon, panas. AJK pun dah bubuh aircon, tak datang juga. Marah juga. Kata apa? Sejuk pula. Itulah manusia, faqalilan min ibadiyasy syakur. Jarang akan cari masalah. Dan AJK pun kena sabar banyaklah. Bila jadi AJK ni, dia kena sabar dengan mulut orang. Dia orang akan cari ni, hatta aircon pun orang tanya, kenapa aircon ni tak sama dia punya brand? Dia akan cari salah. Ni kenapa kapet warna hijau, dinding warna ni tak matching? Dia akan cari masalah. Jadi kita ni sabar. Sabar tu sebahagian daripada akhlak Nabi yang kita kena beradab dengannya. InsyaAllah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, semoga sambutan Maulidur Rasul tahun ini bukan hanya kita mendengar cerita-cerita hadis-hadis Nabi, tapi kita amalkanlah, kita pakat-pakat buat. Semua kita ni sibuk, tak ada orang tak sibuk. Saya sibuk, semua orang sibuk, tapi kita kena buat sikit. Sekurang-kurangnya itulah yang akan datang ketika kita meninggal dunia. Dan sahabat-sahabat kita ni tak ada. Saya sibuk macam mana pun masjid saya akan pergi, surau saya akan pergi, walaupun tak ada ceramah saya pergi. Saya pergi surau tu, saya pergi surau ni. Bukan apa tuan-tuan, nak ikut sunnah Nabi, biar kita berdatang masjid tu kawan-kawan yang sejati, inilah geng-geng kita. Sebab bila mati tuan-tuan, inilah kawan-kawan kita tuan-tuan, yang akan datang ziarah kita, yang akan datang tolong mandikan kita, yang akan datang uruskan jenazah kita sampai ke liang lahat. Siapa lagi tuan-tuan kalau bukan sahabat-sahabat yang ikhlas? Hanya di masjid dan surau saja. Maka kita ajaklah sahabat-sahabat kita yang kat luar sana, yang masih belum datang, belum terbuka hati untuk datang ke masjid, kita buka, kita doa semoga Allah Ta'ala buka pintu hati. Yang datang ke masjid ni orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Azza wa Jalla, yang kurang itu daripada saya sendiri. Jadi mohon juga kepada semua tuan-tuan dan puan, doakan terus agar kerajaan satu hari nanti dia akan buka balik, dia balik kepada sultan-sultan untuk mengizinkan masjid itu dibuka sepenuhnya, kemudian boleh semayang secara rapat-rapat. Cuma sebelum nak sampai rapat tu, pertama ambillah vaksin 2 dos. Kalau orang duk kata ada babi, jangan risau tuan-tuan, saya buat kajian babi. Saya buat kajian babi. Memang saya buat kajian babi kat universiti. Kalau tuan-tuan baca artikel saya, kebanyakan semua babi. Kalau dalam kalangan profesor-profesor dekat Malaysia ni, kalau kaji babi, ustaz yang kaji babi dipanggil UKM lah. Saya lah, dia panggil ustaz babi ke. UM cari, UKM, Universiti Melaya, baru ni Universiti daripada Qatar, telefon nak minta kaji satu benda berkaitan dengan babi juga. Qatar telefon. Saya kata okey.
Dia kata nak bayar, lagi bagus. Kan? Income untuk universiti. Jadi saya kata tak apa, boleh, kita akan buat bersama. Cuma nak bagi tahu, jangan risau kalau babi tu memang tak ada babi lah, insya-Allah. Dan dia vaksin ni banyak. Jadi yang babi tu tak ada. Yang cakap kata ada babi tu, dia pun tak boleh buktikan babi tu kat mana. Saya kata kalau ada bawa datang, aku nak tengok kat mana. Jurnal mana kau baca. Macam mana babi tu dimasukkan dalam vaksin. Vaksin tu guna babi tu kat mana. Saya nak itu. Tak dapat bagi kat saya. Nombor 2 dia kata mati ramai. Baru ni ada, saya macam lepas khutbah dekat Putrajaya, ada seorang hamba Allah ni, dia datang, ustaz, saya bukan anti vaksin, tapi saya tak suka vaksin pula. Saya tak tahu apa beza anti vaksin dengan tak suka vaksin. Saya kata ambil vaksin tak? Tak. Oh, saya kata jauh sikit sebab saya jumpa orang nanti kan jangkit. Lepas tu PA saya pun ada. Okey. Dia kata ada banyak fakta menunjukkan ramai yang mati. Saya kata mana fakta mati tu? Kat mana mati? Ada. Kat mana? Dia pun tunjuk dalam kamera. Print screen orang punya WhatsApp. Saya kata mana boleh? Saya tak terima ni. Saya nak fakta daripada KKM ke, daripada rumah mati ke apa, tunjuk kat saya nak tu. Tu saya nak tahu. Nombor 3 dia kata membekukan otak. Saya kata membekukan otak, membekukan darah. Membekukan darah ni daripada 20 juta yang ambil vaksin, 0.04% beku darah. Memang betul, ada yang membekukan darah, tapi dia punya percentage rendah sangat-sangat, 0.04%. Saya jumpa doktor pakar, ada yang kata darah beku, tapi sangat sikit. Itu pun sebab dia punya badan antibody dia punya badan dia penyakit macam-macam lagi lah. 0.04. Yang peliknya, yang confirm 5.4% ke atas, masuk boleh sampai 7, boleh sampai 8, yang beku darah apa benda? Rokok. Elok-elok laku rokok. Rokok confirm membekukan darah. Tapi orang minum, orang hisap. Sebab apa? Dia kata benda tu tak apa untuk dia seorang. Siapa cakap? Boleh bawa pada darah beku dan sebagainya. Apa ni? Darah beku dan juga perokok pasif. Jadi itu sebabnya benda macam inilah yang kita kena faham dan kita kena buat. Ambil dulu vaksin, insya-Allah. Lepas tu nak pergi Mekah pun tak ada masalah. Mekah lagi syadid, lagi susah. Dia nak boost lagi kalau boleh. Tapi kalau kita ada 2 yang elok tu okey dah. Kalau yang tak cukup dia suruh tambah. Kalau badan tak kuat. Lepas tu kita tawakallah pada Allah, pakai mask. InsyaAllah satu hari nanti surau akan rapat. Lepas tu badan kita pun insyaAllah lah akan lebih sihat. Cuma amal juga makanan sunnah tu, habatus sauda dan juga madu. InsyaAllah Allah pelihara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.